Okey, selamat pagi. Hari ini kita belajar matematik tahun 5. Tajuk yang kita belajar hari ini adalah kadaran untuk mencari suatu nilai. Kita akan menggunakan cara kaedah kadaran untuk mencari suatu nilai. So, kita akan tengok contoh-contoh menggunakan kaedah kadaran untuk mencari suatu nilai. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Contoh pertama ni tentang kek batik. Yang ini adalah adunan untuk satu kek batik. Okey, ada 600 gram biskut manis, 200 gram mentega, 1 cawan coklat masak, 1 cawan susu pekat, setengah cawan serbuk kokos, setengah cawan air masak, 2 biji telur dan esen vanila untuk satu resepi kek batik. So, kat sini perbualan di antara dua orang anak. Dia nak buat yang ini, dia orang cakap dia dah jumpa resepi kek batik iaitu satu acuan kek batik. So, kita tengok apa yang kita perlu cari untuk berdasarkan maklumat ni, kita cari soalan A. Soalan A ni saya nak buat 2 kek batik. Dia cakap dia nak buat 2 kek batik. Berapakah jisim mentega untuk 2 cawan coklat masak? So, kita akan guna kaedah kadaran. Jadi, kalau kaedah kadaran, dalam resepi tu, 1 cawan coklat masak. Okey, kita buat, kita guna 200 gram. Kalau 2 cawan coklat masak. Jadi macam mana kita nak cari? So, kita darabkan 2 darab dengan 200 gram. So, jawapan dia. So, jawapan dia 400 gram. 400 gram ni apa ni? So, untuk 2 cawan. So, jisim mentega. Lepas awak dapat jawapan tu, awak jawablah dengan ayat pula. Jisim mentega ya untuk 2 cawan coklat masak ialah 400 gram. Okey. Okey, tadi kita dah cari soalan 1A. Sekarang kita akan tengok soalan 1B. Okey, soalan 1B, soalannya berbunyi, berapakah jisim biskut manis yang diperlukan apabila menggunakan 300 gram mentega? Okey, yang ini saya akan menggunakan kaedah kadaran. Macam mana kita nak guna kaedah kadaran? So, di sini kita tulis jisim biskut manis. Biskut manis. Okey, di sini kita tulis jisim mentega. Okey, dua perkara yang berbeza. Okey, untuk satu adunan kek batik ni, jisim biskut manis dia 600 gram. 600 gram untuk satu adunan. Okey, 200 gram untuk mentega. 200 gram untuk mentega. Okey, so soalan dia tanya jisim biskut manis. Berapakah jisim? Jadi kita letak sebagai anu. Okey, apabila menggunakan 300 gram mentega. 300 gram mentega. Okey, kita akan dapat kadaran dia seperti ini. Ini maksud dia kita menggunakan kadaran untuk mencari satu nilai. So, macam mana kita nak cari anu ni? So, kita akan cari anu tu. Jisim. Anu ni adalah jisim biskut manis. Okey, sama dengan. Okey, jisim biskut manis sama dengan. Cara. Biskut manis. So, biskut manis ni, dia mentega dia 300 gram. Jadi, kita tulis 300 gram dulu. Okey, mentega tu kita 300 gram tu kita bahagikan dengan 200 gram. Bahagikan dengan 200 gram. Okey, di sini kita darabkan. Darabkan dengan 600 gram. Okey, macam mana kita nak cari jisim ni? Okey, saya ulang balik. Macam mana kita nak cari anu ni?
Okey. Okey, ikut anak panah ni dari sini. Okey, sama dengan dari sini 300 gram. Benda yang sama ni kita bahagikan sebab dia jisim mentega yang sama, jadi kita bahagikan. Lepas tu kita bahagikan, kita pergi ke sebelah ni biskut Mary, benda yang berlainan. Jadi kita kena darabkan. Okay, so rumus dia kalau nak cari menggunakan kaedah kadaran, so cari ni sama dengan 300 bahagi. Maksudnya bahagi kemudian darab. Jadi kita bahagi dulu 300 bahagi 200 tu, kita buat dia sebagai kaedah per. Lagi mudah kita nak buat dia. Okay, gram-gram tu kita mansuh terus. Kita apa tu? Kita abaikan dulu gram dia. Kita just tulis nombor je. So, sifar di bawah ni dengan sifar di bawah atas ni kita mansuhkan sebab dia ada dua sifar di atas dan dua sifar di bawah. Kita masukkan. 2 ni kita bahagikan dengan 6. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. So, kosong-kosong ni kita tulis 300. Jadi, 3 darab 300. So, mana saya dapat 3 tu? Ni, dari sini. Okay, yang ni tadi kita dah mansuh. Yang ni kita mansuhkan dengan 6. Bahagikan dengan 6. So, yang ni dapat 300. 300 darab 3. So, 300 darab 3 jawapannya 900 gram. Okay. Ini adalah kaedah kadaran. So, jangan lupa buat dia punya bentuk lazim, dia punya jalan pengiraan untuk latihan awak nanti, faham? So, kesimpulannya awak kena buatlah. So, jisim biskut manis yang diperlukan apabila menggunakan 300 gram. Jawab je soalan ni. Mentega ialah 900 gram. Ni dia, 900 gram. Kalau tak faham, ulang semula. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh yang kedua. Okey, contoh kedua ni, yang ni kacang hijau. Yang ni barley. Kacang hijau ni 1 kg RM8.50. Barley ni 1 kg RM7.30. So, apa soalan yang kita nak buat? Kita tengok soalan dia. Hitung harga bagi 2 kg 400 gram kacang hijau. Ni. Kita cakap 2 kg 400 gram kacang hijau. So, kita guna kaedah kadaran tadi. Oleh kerana kita nak cari harga, jadi kita letak harga depan ni, atas ni. Harga. Lepas tu, harga yang ini berat. Jisim. Okey, jisim. Okey. Harga asal untuk 1 kg, harga 1 kg adalah RM8.50. Okey, jisim dia adalah 1 kg. Itu maksud dia. Okey, so yang ini kita cari harga. Jadi harga kat depan ni kita letak sebagai harga. Yang di sini jisim ni kita letak 2 kg 400 gram. So, macam mana kita nak buat? So, kita cari harga sama dengan yang ni harga tadi harga. Okay, harga dia harga dia sama dengan macam tadi. Ni anak panah. Okay, yang ini sama. Okay, benda ni sama. Dia ada data dua-dua. So, kita bahagikan. Bahagikan. Kita ikut anak panah. Kalau anak panah macam ni, maksudnya nombor yang pertama kita tulis adalah ini. So, nombor yang kita tulis dulu adalah 2 kg 400 gram. Okay, lepas tu bahagi. Bahagi dengan nombor apa? 1 kg. 1 kg. Lepas tu darab. Pergi sebelah ni dia akan jadi darab. Okay, darab dengan RM RM8.50. Okay, ayat matematik ni wajib tulis lengkap dengan dia punya unit. Okay, di sini nanti kalau nak kira nanti awak buang unit pun tak apa. Okay, so kita di sini dah settle. So, kita selesaikan dia. Kita guna kg So, kita kena tukar 2 kg 400 gram ni kepada kg. Jadi, kalau kita tukar 2 kg 400 gram kepada kg. Kita tukar dulu ya. 2 kg sama dengan 2 kg 400 gram
Jadi 400 gram ni kita tukar kepada kg, dia akan dapat 0.4 kg. So, 2 kg ni, jadi maksudnya sifar tu kita buang, kita letak 2 kat situ. So, yang ini adalah 2.4 kg bahagi dengan 1 kg darab dengan RM RM8.5. So, kita buat kaedah mansuh bahagi dengan 1 darab dengan RM8.5. Jadi 2.4 darab bahagi 1 tu 2.4 lah. 2.4 darab dengan RM8.5. Jadi 2.4 darab dengan RM8.5. So kita buat dalam bentuk lazim. Jadi RM8.50 darab dengan 2.4. Tengok total kat sini macam mana saya buat. Okay, so sifar darab 4 sifar. 4 darab 5 darab 4, 20. Okay, abaikan dulu titik puluhan tu. Jangan tengok titik puluhan dulu. 4 darab 8, 32. 32 tambah 2, 34. Okay, lepas tu nombor yang kedua. Nombor yang kedua, sifar darab 5, sifar darab 2, sifar. Okay, sifar darab 2, sifar. Okay, 5 darab 2, 10. Naik 1 kat sini. 8 darab 2, 16. 16 tambah 1, 17. Okay, dah tak muat dah ni. Okay, so sifar 4, 10, naik 1, 2. So, oleh kerana dia ada 1, 2, 3 tempat puluhan, jadi kita buang 1, 2, 3. Bukan buang, kita gerakkan titik puluhan tu sebanyak 3 kali. So, jawapan dia titik puluhan di sini 1, 2, 3. So, titik puluhan situ. So, RM 20 titik. Yang ini tadi apa tadi? Sifar tambah sifar 4. Sifar. Okey. Sifar yang berada di belakang ni tak perlu tulis kat sini sebab RM sen dia ada 2 tempat puluhan sahaja. So, jawapan dia untuk 2 kg. So, jawapan dia harga bagi 2 kg 400 gram kacang hijau ialah RM20.40. Jadi yang ini kira betul-betul lah. Kalau dia ada 1, 2, 3 tempat puluhan, jadi gerakkan sebanyak 3 kali. Okey, dah gerak 3 kali. Jadi 20 perpuluhan. Yang ni 4, yang ni sifar. Sifar belakang ni tak payah ambil dah. Sebab nilai sen ada 2 je. 2 tempat. Okey, masih soalan yang sama. Okey, cuma dia punya anak soalan tu lain. Okey, soalan seterusnya. Adakah RM30 mencukupi untuk membeli 4 kg barley? Dia tanya pasal barley pula. RM30 ni cukup tak untuk beli 4 kg barley? So, macam mana kita nak buat? Kita mesti guna kaedah kadaran. So, kita nak cari adakah dia cukup untuk 4 kg barley. So, kita kena cari dia punya harga lah. Harga untuk 4 kg. Kat 30 tu cukup ke tak? Jadi kita tak tahulah. So, kita anggaplah harga 30 tu, kita anggaplah harga. Harga, anggapkan harga. Bukannya harga tu RM30 dia. Ni bukan, ni adalah duit dia. Cukup ke tak? Jadi harga kita tak tahu betul ke tak. So, harga yang ini adalah jisim barley. Jisim. Okey. Harga barley tu adalah RM RM7.30. Okey, jisim dia adalah 1 kg. Okey, lepas tu harga yang kita nak cari adakah sebagai adakah cukup tadi. Lepas tu kat sini 4 kg. So, cara kita macam buat tadi. So, kita nak cari harga barley sama dengan ni, anu ni. Okey, kita pergi situ. So, sama dengan 4 kg. Yang ini pergi sini ingat, bahagi.
sebab dia benda yang sama dan benda yang sama ni wajib bahagilah. So bahagi, naik ke atas anak panah ni naik ke atas. Naik ke atas. Bahagi 1 kg. Lepas tu kat sini, kita pergi sini pula. Darab. Darab RM RM7.30. Ini adalah kaedah kadaran dia. Ini adalah cara kita nak mencari sesuatu menggunakan kaedah kadaran. Jadi dia ada anu dekat bawah ni. Okey, sama dengan 4 kg ni bahagi. Bahagi naik ke atas ni bahagi lah. Okey, bahagi. Yang ini pergi seberang ni darab. Okey, so kita bagi. So 4 kg bahagi 1 kg bersamaan 4 lah. 4. Jadi darab dengan RM7.30. Jadi kita darablah RM7.30 ni nombor yang besar. Bukan nombor yang besar, dia punya nombor tu banyak. Banyak bilang, banyak apa? Bilang apa tu? Nombor dia ada 1, 2, 3 macam tu banyak. Jadi 4 ni 1 je. Jadi kita letak 4 ni sebagai pendarab. Jangan letak 4 ke atas, nanti kamu susah nak buat. Letak nombor yang paling banyak di atas. Nombor yang paling banyak di atas, lepas tu darab dengan 4. Okey, sifar darab 4 sifar. 3 darab 4, 12. Naik 1. Jangan dulu tengok titik puluhan. 4 darab 7, 28. Tambah 1, 29. RM jangan lupa. Okey, lepas tu barulah kamu tengok berapa tempat puluhan dia. Tempat puluhan dia ada 1, 2. Jadi kamu kena gerakkan sebanyak 1. Jadi dari sini gerak 1, 2. Jadi tempat puluhan berubah kat situ. So, jawapan dia RM29.20. Adakah cukup? Dia ada duit 30. Adakah cukup untuk membeli 4 kg barley? Ya, betul. Ya, RM30 mencukupi untuk membeli 4 kg barley. Okey? So, kena cari harga untuk 4 kg. Kenapa? Kita tak tahu harga dia berapa. Jadi, harga dia RM29.20 untuk 4 kg. Jadi, dia tanya kat sini, soalan dia cukup ke tak? Jadi, soalan dia, ya. Kena jawab. Ya, RM30 mencukupi untuk membeli 4 kg barley. Okey, masih lagi contoh yang sama. Soalan yang berbeza. Okey, apa soalan dia? Okey, cari harga 3 kg 500 gram barley. Okey, cari harga 3 kg 500 gram barley. Okey, 500 gram barley. So, kita buat dia seperti ini. Okey, sekejap ya. Harga. Okey, jisim. Okey, harga barley tadi RM7.30 1 kg. Jadi, harga yang kita nak cari untuk 3 kg 500 gram. Okey, di sini kita terus tukarlah. Lagi senang. Jadi, tukarkan kepada kg terus. Jadi, 3.5 kg. Okey. So, baru kita senang nak buat. Jadi, harga barley sama dengan, okey ni, sama dengan, okey, yang ini pergi sini, kita buat bahagi. Jadi, kita ambil nombor ni. 3.5 kg. Okey, dah bahagi bukan darab bahagi, maaf. Bahagi. Okey, bahagi 1 kg. Lepas ni anak panah ni pergi sini pula, kita buat darab. Darab RM7.30. Ini boleh dikatakan rumus. Rumus. So, awak boleh hafalkan dia. Okay, jadi 3.5 kg bahagi 1 kg. Of course lah, 3.5 kg jawapan dia. Lepas tu darab dengan RM7.30. So, kita buat dalam bentuk lazim. Nombor yang paling banyak kita letak ke atas. Nombor banyak ni, sebab dia ada 1, 2, 3 nombor. Lepas tu kita darab dengan 3.5. Okey, darab dengan 3.5. Jangan takut dengan titik puluhan tu. Abaikan. Kita darab je macam biasa. Sifar darab 5 sifar. 5 darab 3, 15. Naik 1. 7 darab 5, 35. Tambah 1, 36. Okey. Kita padam yang kecil ni. Supaya kita tak keliru. So, sifar darab 3 sifar.
3 darab 3, 9. 7 darab 3, 21. Tambah. Tambah. Yang ni 15. Naik 1, 5. Yang ni 2. Jangan lupa letak RM. Okey. Okey, dari sini kita ada 1 titik puluhan, 2 titik puluhan dan 3 titik puluhan. Jadi kita kena gerak dari belakang ni sebanyak 3 kali. Okey, jadi jawapan dia RM RM25.55. Jadi macam mana kita nak jawab? Harga 3 kg 500 gram ialah balik jangan lupa tulis. Balik ialah RM RM25.55. Okey, kita masih lagi ada contoh. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, ini soalan 1. Okey, sebelum saya lupa, jangan lupa buat kerja rumah muka surat 243. Okey, kerja rumah muka surat 243. Semua apa tu? Cuba ini tu, cuba ini tu 243. So, soalan 1. Yang berikut ialah resepi agar-agar koko untuk satu adunan. Agar-agar koko. Ni resepi dia. Satu paket 400 ml susu sejar, 800 ml air, 3/4 cawan gula pasir, 3 sudu besar capuk koko, 3 helai daun pandan, secubit garam. Okey, itu dia punya resepi. Okey, soalannya. Hitung isi padu susu sejar yang diperlukan apabila menggunakan 20 gram serbuk agar-agar. So, kita punya tajuk kadaran. So, macam yang saya cakap tadi, kita nak cari isi padu susu sejar. Okey, kita nak cari isi padu susu sejar. Okey, yang ini kita nak cari. So, kita tulis kat sini susu sejar. Kalau kamu nak lagi cantik ayat dia, isi padu. Isi padu susu sejar. Okey, yang ini pula adalah jisim serbuk agar. Okey, maaflah saya tulis cantik sikit lah. Sorry. Aduh, tulisan cikgu ni. Okey, ni kita tulis apa tadi? Isi padu susu sejar. Okey. Lepas tu yang ini adalah jisim serbuk agar. Okey. Isi padu susu sejar. Ni susu sejar. Isi padu dia 400 ml. 400 ml. Okey, jisim dia adalah 10 gram. 10 gram. Okey, lepas tu soalan adalah isi padu sejar. Dia nak cari isi padu sejar. Jadi, anu. Dia tak bagi tahu kan, anu lah. Jadi, yang ini 20 gram. 20 gram. So, kita guna. So, kita cari isi padu susu sejar sama dengan, ni sama dengan ni. Sama dengan 20 gram. Yang ini naik ke atas. Dan operasi apa? Ya, bahagikan dengan 10 gram. Okey, yang ini pergi sini pula. Operasi apa? Ya, darab. Lepas tu darab dengan 400 mililiter. Jadi, kita buat kaedah pecahan 20. Bahagi tu kita tukarkan pada per. Okey. Lepas tu darab dengan 400 ml. Yang ini G, yang ini G. So, sifar ni kita masuk dengan sifar. G ni kita masuk dengan G. So, G tak ada dah. Jadi 2 bagi 1, 2 lah. Itu darab dengan 400 ml. 400 ml darab 2. Of course, awak tak payah kira. Terus jawab 800 ml. So, jawapan dia isi padu susu sejar yang diperlukan apabila menggunakan
20 gram 20 gram serbuk agar-agar ialah 800 mililiter. Okey. Okey, next. Okey. Berapakah isi padu susu sejat untuk 3 adunan? Susu sejat untuk 3 adunan. Yang ni satu adunan. Ni satu adunan. Kalau 3, darablah 3. Tak payah nak guna kaedah kadaran pun boleh. Boleh je terus darab dengan 3. So, tapi saya nak ajar kaedah kadaran. So, kita guna macam ni. So, isi padu susu sejat. Sebab benda ni yang kita nak cari, kita tulis dia dulu. Isi padu susu sejat. Okey, lepas tu adunan. Sebab kita berkaitan dengan adunan dengan susu sejat. So, isi padu susu sejat untuk satu adunan ni 400 ml. Yang ni 400 ml. Adunan dia 1. Okey. Lepas tu, isi padu susu sejat ni sebagai anu. Yang ini 3 adunan. Jadi, isi padu kita boleh je darabkan 3 sebenarnya. Cuma saya nak ajar awak kaedah kadaran untuk mencari suatu nilai. Okey? Jadi, isi padu susu sejat sama dengan ni anu, ini isi padu susu sejat. Ni anu ni. Ni. Anu ni adalah isi padu susu sejat. Sama dengan. Jadi, ni sama dengan. Okey, 3. Tulis 3 dulu. Okey, 3 ni naik ke atas. Apakah operasi dia tadi? Ya, betul. Bahagi. Bahagi 1. Yang ini pergi ke sebelah sini, dia akan jadi darab 400 ml. Sebab itu saya cakap tadi 3 darab 400 terus boleh. Tapi saya nak ajar guna kaedah kadaran. So, 3 bahagi 1, 3. Lepas tu darab dengan 400 mililiter. Jadi 3 darab dengan 4, 12. Okey, sifar di belakang ni tulis je. Yang kita penting 3 darab dengan 4, 12. Jadi yang kosong-kosong belakang ni letak sifar-sifar belakang. Letaklah ml. Itu je lah. Okey, so jawapan dia kita tulis. Isi padu susu sejat untuk 3 adunan ialah 1200 ml. Saya harap awak dengar betul-betul video ni. Jangan di skip-skip. Dengar satu-satu. Okey, baru kamu faham macam mana nak buat. Okey, next. Okey, berapakah jisim serbuk agar-agar untuk 1200 ml? Kat sini anu dia ni, serbuk agar-agar. So, benda ni yang kita nak cari, jadi kita kena tulis agar-agar dulu. So, kita kena cari jisim serbuk agar-agar. Jadi, serbuk agar-agar yang kita tulis dulu. Sebab kita nak cari bila soalan berapakah ni, maksudnya ini benda yang kita tulis dulu kat sini. Okey, lepas tu apa kita nak tulis kat sebelah dia? Ni. Air. Isi padu air. Okey. So, dalam adunan ni, so yang pertama kita kena cari kat sini lah. Jisim serbuk agar-agar 10 gram. 10 gram. Okey, isi padu air dia. Ni isi padu air. 800. So, 800 ml. Jadi, dekat sini berapakah jisim serbuk agar-agar ni? Anu. So, kita letaklah petak kosong ni. Jadi, anu dan yang ini 1200 ni adalah isi padu air. Okey, so apa yang kita nak cari tadi? Anu. Anu ni tadi jisim serbuk agar-agar. Sama dengan, okey, anu ni tadi, ni anu tu tadi. Okey, sama dengan, ni sama dengan. Okey, tulis je dulu 1200 ml tu. Okey, yang ini pergi sini. Apa kita kena buat tadi? Bahagi dulu. Ingat bahagi dulu.
Okey, iaitu dapat 800 ml. Okey, lepas tu yang ini pergi sini pula. Darab 10 gram. Jadi, kita buat kaedah apa? Kaedah per lebih mudah kita nak bahagi. Bahagi ni kita tukar kepada per. Okey, lepas tu 800. Yang ini tulis ml. Okey, lepas tu darab dengan 10 gram. Okey, ml dengan ml ni mansur sebab dia benda yang sama. Kita bahagikan dia. Sifar dengan sifar belakang ni. Sifar ni dengan sifar belakang ni. Jadi, 12 bahagi 8. 12 bahagi 8 ni kita kiralah. 12 bahagi 8. Okey, yang ini 1. Letak titik perpuluhan, letak sifar. Yang ini 40. Tak ada baki. Yang ini 5. Dan yang ini jangan lupa letak titik perpuluhan. So, jawapan dia 1.5 darab dengan 10 gram. Jadi, 1.5 darab dengan 10 gram. Kita buat dalam bentuk lazim. Yang saya pernah ajar kan. Okey. So, yang ini sifar salin je. 5 darab 1, 5. 1 darab 1, 1. Jadi, kita tengok titik perpuluhan kat sini ada 1 je. Ada 1 je sini. Jadi, kita gerakkan sebanyak 1 kali je. Okey. Jadi, jawapan dia 15 ml pula. 15 gram. Macam mana saya dapat gram? Ni dia. Ni gram. Ni gram hujung ni. Okey, 15 gram. So, jawapan dia jisim serbuk agar-agar untuk 1200 ml air ialah 15 gram. Awak janganlah tulis buruk macam tulisan saya ni. Awak tulis elok sikit. Okey. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Contoh kedua ni, ini gula. Gula ni 1 kg RM2.85. Okey. So, apa soalan dia? Gambar menunjukkan harga bagi 1 kg gula pasir. Ini gambar lah. Nyatakan harga bagi 2 kg gula pasir. Harga 2 kg gula pasir. So, kita guna kaedah kadaran. Saya memang akan ajar guna kaedah kadaran. Tapi kalau kita guna kaedah yang bukan kadaran, boleh je dapat jawapan dia terus. Kalau soalan, dia tanya soalan macam ni, tapi dia tak suruh pun awak guna kaedah kadaran ke apa. Awak just darab lah 2 kg tu. 2 kg ni, awak darab je dengan RM2.85. Darab je. Tapi, saya nak ajar kaedah kadaran. Jadi, tajuk kita sekarang adalah kaedah kadaran untuk mencari satu nilai. So, awak kena guna kaedah kadaran. Jadi, kita nak cari harga. Jadi, harga yang kita tulis dulu. Harga yang kita tulis dulu. Lepas tu, yang ni jisim gula pasir. Jadi, jisim gula pasir. Okey, harga. Harga dia RM2.85. Okey, jisim gula pasir dia 1 kg. Jadi, yang ni anu. Soalan anu untuk harga. Dia tanya harga kan, berapa harga. Jadi, untuk 2 kg. Sebenarnya boleh je awak terus 2 darab dengan RM2.85. Boleh je. Tapi, please untuk hari ini saja, awak guna kaedah kadaran untuk mencari suatu nilai. Okey. So, jadi kita nak cari harga. Jadi, kita cari harga lah. Sebab yang ni anu dia harga. Jadi, harga sama dengan, ni sama dengan, tulis dia 2 kg tu. 2 kg ni kita tulis. Untuk yang ni anak panah naik ke atas. Kalau anak panah naik ke atas, maksudnya bahagi. Ini untuk tip untuk kadaran. Ini adalah tip untuk kadaran. Bahagi 1 kg. Lepas tu yang ini pergi ke sini, dia akan jadi darab. Darab RM2.85. So, 2 bahagi 1, 2. Darab dengan RM 2.85. Jadi, kita darab je lah. Letak nombor yang paling banyak ke atas. Lepas tu letak 2 dekat bawah. Sebagai pendarab. 10, 16, 17, naik 1, 5. Okey, RM. Jadi, kita kira tempat puluhan dia ada berapa. 1, ni 2. Jadi, 1, 2. Titik puluhan berubah kat situ. So, jawapan dia RM5.70. So, tak perlulah. Harga gula. Harga gula. Okey, ini harga gula.
So harga dia RM5.70. So tak perlulah nak tulis apa-apa je tak. Just ini saja pun dah cukup. Okey, masih soalan yang sama. Next. Soalan B. Berapakah jisim gula pasir yang dapat dibeli dengan RM8.55? Jisim gula pasir yang dapat dibeli dengan RM8.55. So, kita tak tahu jisim gula pasir. Jadi, yang ini yang pertama kita kena tulis lah. Yang ini anu, jadi yang itu yang kita kena tulis dulu. Jisim gula pasir. Okey, gula pasir. Yang ini harga. Okey. Jisim gula pasir ikut rumus ni dulu 1 kg jisim gula pasir, harga dia RM2.85. Okey. Tu yang ini anu. So anu lah. Anu, yang ini RM8.55. Okey, baru kita senang nak cari. So, jisim gula pasir sama dengan jadi yang sama dengan tu, sebelah sama dengan tu terus kita tulis RM8.55 tu dekat sini. RM8.55. Maaf. Okey, RM8.55. Okey, yang ini naik ke atas anak panah. Kalau anak panah naik ke atas, automatik yang ini bahagi. Okey, bahagi. Bahagi dengan RM2.85. Okey, lepas tu yang ini adalah darab. Darab dengan 1 kg. Okey, so bahagi tu kita buat dia sebagai itu kaedah per. Okey, sebelum tu kita kena tukar dia kepada sen dulu. So RM tu kita tukar kepada sen. So yang ini 855 sen bahagi dengan 285 sen supaya kita tak keliru lah sebab kita guna perpuluhan ni susah sikit. Okey, so kita bahagi, kita guna kaedah percahan. Okey, bahagi tu maksudnya per. Yang ini sen. Darab dengan 1 kg. Okey, sen dengan sen ni masuk. So, kita bahagikan 855 tu. 855 tu kita bahagi dengan 285. Oleh kerana sifir 285 ni banyak sangat. So, kita boleh guna kaedah tolak berulang. 855 tolak 285. So, yang ini 1, yang ini 7, yang ini 7, 5. Okey, maksudnya ini 1 lah. Okey, lepas tu bahagi lagi 285. Jadi kita tolak lagi lah. Yang ini pinjam. Yang ini 10 tolak 55. 6 tolak 8 tak boleh pinjam. 16 tolak 8, 4 tolak 2, 2. Yang ini 3. Okey, yang ini tolak lagi dengan 885. So, tak ada bagi. Yang ini 3 pula. Ini 2, ini 3. So, jawapan dia 3 lah. Jadi, 3. Darab dengan 1 kg. Jadi, 3 darab 1, 3 kg. So, jawapan dia 3 kg lah. So, jisim gula pasir yang dapat dibeli dengan RM8.55 ialah 3 kg. Okey. So, kalau tak nak sakit kepala nak bahagi guna perpuluhan, tukarkan kepada sen. Jangan lupa buat kerja rumah. Jangan lupa buat kuis yang saya suruh. Boleh refer jawapan dalam YouTube ni untuk menjawab soalan kuis awak. Okay, so selamat membuat. Okay, selamat buat kerja sekolah lah. Selamat pula. Okay, itu saja. Terima kasih.